Assalamualaikum dan hai saya ucapkan kepada semua. Saya Muhammad Faris bin Nordin merupakan pelajar semester 4 dari jurusan Telekomunikasi Teknologi dari UniKL British Malaysian Institute akan membincangkan berkaitan penstriman. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, saya sudah sediakan potongan-potongan masa untuk setiap pengisian dalam penerangan video. Perkongsian mengenai penstriman hari ini adalah merupakan sebahagian dari tugasan community service. Apa itu community service? Community service merupakan sebuah subjek di UniKL British Malaysian Institute yang mana mengkhususkan terhadap perkara baik yang kita boleh berikan kepada masyarakat. Seperti tajuk hari ini, saya ingin kongsikan kepada semua mengenai hal-hal yang berkaitan penstriman, termasuk apa itu penstriman, kenapa perlu penstriman dan juga cara untuk penstriman. Sebelum saya masuk ke bahagian seterusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Azrul Syam bin Abdul Rahman yang telah memberikan saya peluang untuk membahaskan mengenai penstriman ini. Sebelum kita masuk ke isi yang seterusnya, mari kita mengenali UniKL. Universiti Kuala Lumpur iaitu UniKL ialah sebuah universiti teknikal berbilang kampus dengan kampus utamanya berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Dinilai sebagai Universiti Cemerlang peringkat 5 oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia pada 2009, 2011, 2013 dan dianugerahkan Anugerah Jenama Putra pada tahun 2016. UniKL mempunyai 14 institut yang tersebar di 12 kampus seluruh Malaysia di Kuala Lumpur iaitu Ceras, Bangi, Kajang, Sepang, Tabuh Naning, Pasir Gudang, Ipoh, Lumut, Kulim dan Gombak. Universiti Kuala Lumpur British Malaysian Institute iaitu UniKL BMI adalah hasil perkongsian pintar antara Malaysia dan Britain pada tahun 1998. Malaysia yang diwakili oleh MARA menyediakan infrastruktur dan tenaga kerja, manakala Britain menyediakan sokongan dan kepakaran dari syarikat ternama iaitu BAE Systems, British Airways, Standard Chartered Bank, Rolls-Royce dan pelbagai institusi pendidikan di England. Keinginan rakyat Malaysia untuk belajar dan kesediaan British untuk berkongsi pengetahuan dan kepakaran luas, mereka sudah tentu telah mewujudkan pusat pendidikan kejuruteraan dan teknikal bertaraf dunia. Tanpa membuang masa, jom kita masuk pada topik kita iaitu penstriman. Okey, apa itu penstriman? Penstriman merupakan suatu cara untuk kita mempersembahkan suatu acara ataupun aktiviti ke platform media sosial. Kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, sesetengah orang lebih selesa dengan aktiviti yang melibatkan atas talian seperti ceramah dan tak lupa juga para permainan dalam talian yang sekarang ini dilihat telah melonjakkan bukan sahaja nama institusi, malah nama negara dengan bidang penstriman ini. Jika kita sedang melakukan perniagaan dalam talian, penstriman merupakan suatu perkara yang boleh melonjakkan pelanggan untuk tertarik dengan produk kita. Tidak lupa juga, dengan penstriman juga, kita boleh menambah kenalan baru yang mana menambah kenalan baru merupakan salah satu langkah berjayanya seorang peniaga. Bagi penstriman yang berkaitan permainan dalam talian pula, dengan mengenali orang baru, kita akan dapat merasakan keseronokan ketika bermain. Seterusnya, dapat mengurangkan tekanan kehidupan setelah seharian belajar maupun bekerja. Mungkin kita sudah tahu kenapa penstriman ini nampak menarik sekarang. Tapi bagaimana pula dengan platform yang kita boleh akses untuk penstriman? Okay, antara platform yang kita biasa nampak ialah seperti Facebook, Instagram, YouTube maupun TikTok. Tapi tahukah anda bahawa terdapat platform seperti Shopee dan Twitch yang mengkhususkan untuk perniagaan dan juga permainan dalam talian? Platform-platform ini boleh saja digunakan khusus untuk apa yang anda ingin penstriman. Andaikan anda merupakan seorang mahasiswa yang ingin melakukan satu program yang berasaskan ceramah dan ingin melibatkan peserta dari luar, anda boleh gunakan Facebook maupun YouTube. Baiklah, untuk seterusnya pula, kita akan bincangkan pula barang-barang yang diperlukan untuk melakukan penstriman. Untuk melakukan penstriman, kita memerlukan sebuah komputer atau komputer riba dan juga sambungan internet yang stabil. Spesifikasi asas untuk sebuah komputer penstriman ialah yang menggunakan pemproses dual core dan juga 4GB RAM.
Dan untuk internet pula, sekurang-kurangnya memerlukan 3 Mbps kelajuan untuk memastikan kualiti stream dalam keadaan yang terbaik. Terdapat beberapa barang penstreaman yang terdapat di komputer riba seperti komputer, dan untuk mikrofon, boleh gunakan mikrofon phone telinga. Saya juga telah sertakan link pembelian untuk kamera dan mikrofon yang sesuai dan berpatutan jika anda ingin memastikan kualiti penstreaman yang lebih efisien di dalam ruang description. Okay, baiklah. Sekarang ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk memuat turun dan menggunakan Streamlabs ini. Okay, untuk permulaan kita perlu ke laman web Streamlabs dan memuat turun aplikasi Streamlabs ini. Baiklah, apabila selesai memuat turun, anda perlu membuka Streamlabs ini. Baiklah, untuk seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara penggunaan perisian Streamlabs ini. Okey, untuk perisian Streamlabs ini, kita perlu hubungkan aplikasi Streamlabs ini bersama dengan social media yang kita gunakan seperti sama ada Facebook ataupun Instagram. Contoh di sini saya akan buka di stream. Okey, di sini saya akan pilih Facebook Live dan cara kita menghubungkannya ialah menggunakan stream key ini. Okey, baiklah. Stream key ini kita boleh dapati dengan mula-mula kita perlu membuka page Facebook kita. Kemudian tekan live dan select yang warna merah ini. Kemudian bila anda berada di kedudukan ini, anda perlu menekan butang kunci ini dan anda akan melihat stream key. Anda perlu menyalin stream key ini. Kemudian anda perlu meletakkan di sini, di stream key ini. Kemudian apabila anda sudah meletakkan, anda boleh tekan go live ini untuk memastikan bahawa Streamlabs dan juga Facebook telah berkomunikasi antara satu sama lain. Okay, di sini kita nampak bahawa Facebook telah menerima informasi daripada Streamlabs. Okay, untuk Streamlabs ini kita terdapat beberapa timlinan template, iaitu untuk permulaan kita akan memulai dengan starting soon, iaitu sebelum kita memerlukan sesuatu majlis ataupun sesuatu live penstreaman, kita akan membawakan starting soon ini. Okay, baiklah. Untuk seterusnya kita ada live, iaitu di sini kita akan menunjukkan apa yang kita akan membuat penstreaman seperti acara penceramah ataupun permainan video. Kemudian kita terdapat ending soon, di mana di sini kita akan meletakkan ia pada hujung sesi, dan yang seterusnya ialah be right back, di mana jika kita ingin berehat kita akan menunjukkan paparan ini. Okey, untuk template ini kita boleh dapatkan di internet dan saya akan sertakan link di penerangan video. Baiklah, untuk seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita melakukan penstreaman. Okey, mula-mula kita letak tajuk sebagai contoh percubaan. Dan mula-mula kita akan letak percubaan. Okey, kemudian kita simpan. Kemudian kita tekan butang go live ini. Dan seterusnya penstreaman kita akan berlangsung. Okey, di sini dia telah menulis you are now live. Maksudnya kita sedang berstream dan kita boleh berkongsi live streaming kita kepada orang lain. Okey, untuk seterusnya saya telah menyediakan beberapa klip pendapat streamers lain mengenai penstreaman. Mari kita saksikan. Kenapa streaming ni bagus, terutama orang yang suka main game? Sebab dia main game tak sia-sia. Sebab sambil dia main game,
Kalau dulu-dulu, zaman dulu orang akan fikir budak game ni duduk dalam bilik je, tak berkawan dengan orang, tak bergaul dengan orang. Tapi bila dia stream, dia boleh belajar untuk bergaul dengan orang. Kira dia dalam masa yang sama dia tak perasan, dia boleh improve dia punya soft skill lah. Berinteraksi dengan orang, dengan viewers. Tu yang pertama. Yang kedua, terutama waktu yang macam kita luar jangka, bencana-bencana yang luar jangka macam PKP kan. So, secara tak langsung, ramai yang tak tahu sangat bidang streaming ni dia boleh menjana income. Tak banyak pun adalah sikit, tak sikit pun adalah banyak. Dia based on kerajinan sendiri. Dia sama je bagi akak streaming ni, dia sama je macam orang-orang yang buat bisnes. Rajin dia buat marketing, rajin dia usaha, banyaklah dia boleh dapat. Kalau dia macam biasa-biasa, kurang lah. So dalam masa yang sama, dia bukan je membuang masa tau. Dia sebenarnya dia sedang bekerja. Dia boleh latih diri dia menganggap dia stream tu untuk sebab dia tengah bekerja. So bagi akak okey lah. Seseorang dalam live ni, sebab apa kita tengah live ni, kita mau bercommunication dengan orang lain, dengan orang yang kita tak nampak. So kita kena cuba buat benda tu jadi satu macam orang kata seperti kita bercakap dengan orang depan-depan kita. Even kita baca komen saja pun, reaction semua tu perlu. Tapi kalau katakan dari segi bidang streaming sekarang ni, kita dapat tengok bukan sahaja dari segi player, professional player yang sedang streaming sekarang ni. Even tu kita dapat tengok dari segi pemain-pemain game biasa sekalipun, diorang pun ada diorang punya followers sendiri, diorang ada diorang punya ni. So kita tak boleh katakan bidang streaming ni satu bidang yang membuang masa ke apa. Dia boleh jadi pada bahagian-bahagian yang tertentu betul dia kata buang masa. Depend how streamer itu manage dia punya masa. Sebab macam contoh macam diri saya, Mister sendiri kan, Mister mau pada sekarang ni tengah bekerja, dan minat pada streaming tu disebabkan kita sambil kita bermain game, sambil kita bermain kita streaming ni, satu kita boleh tingkatkan tahap keyakinan diri kita untuk bercakap, berkomunikasi. So dekat situ selain daripada kita kata kita streaming ni saja main game, buang masa orang kata kan, tapi kita boleh ambil dari segi positif ya. Banyak positif dia dari segi contoh kita bercakap, mula-mula memang kita akan rasa macam kita risau, apa yang kita cakap ni kan. Tapi kalau kita ambil dari segi sesuatu yang baik, kita mampu meningkatkan keyakinan diri kita dari segi kita nak bercakap, sama ada bercakap dengan baca komen ataupun kita bercakap dengan orang ramai nanti. Sebab apa, kita build connection dengan viewer kita. Selain daripada kita kita main game tu, kita boleh tingkatkan keyakinan diri kita. Itu yang paling penting guys. Okey, baiklah, untuk seterusnya saya sudah menyediakan klip temu ramah saya bersama beberapa orang awam untuk bertanyakan tentang pendapat mereka tentang streaming. Baiklah, mari kita saksikan. Saya berikan nama anda dan pendapat anda tentang bidang streaming ni. Okay, saya Muhammad Maluddin Fazali. Streaming ni, bagi pendapat saya lah, streaming ni bagus sebab kalau kita tengok sekarang ni, kita tak boleh keluar, dan dalam sama streamer ni dia memberikan entertainment daripada video game ke, atau dia suka ke, ada peminat ni, so hilang rasa orang nak keluar tu termakan dengan tengok streamer ni. Streamer ni pun dapat juga pendapatan daripada hasil sumbangan viewer dia, so win-win situation. Saya rasa streaming ni dapat mencapai perjalinan lah antara viewer dia dengan dia. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Encik nama apa?
Okey, baik Encik Safwan. Pada pandangan Encik Safwan, apa pendapat Encik Safwan tentang industri ni? Bagi saya hasil ini bidang yang dah lama, tapi sekarang ni baru dia macam jadi popular sebab KP tu ramai orang duduk di rumah kan. So dia punya orang yang street tu makin ramai lah. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sebagai penutup bagi video ini, saya berharap dengan video ini dapat memberikan manfaat pada anda supaya dapat digunakan untuk masa yang mendatang. Akhir kata daripada saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini, termasuk Encik Azrul Hisham bin Abdul Rahman dan juga rakan-rakan daripada Community Service. Assalamualaikum dan semoga kita berjumpa di video seterusnya.